Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila musannif hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 12, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, pada menyatakan syarat tayammum. Situ dah. Ini satu fasal pada menyatakan syarat tayammum. Jadi tayammum ni ialah ganti daripada hadas besar dan hadas kecil. Maksud katanya ganti daripada mengangkat hadas besar dan mengangkat hadas kecil. Ketika mana kita tak boleh nak kena air, ataupun ketika mana air itu tak ada. Bermula segala syarat itu 10 perkara. Kita nak tayammum ni kena ada syarat dia. Kalau tak cukup syarat dia, tak sahlah tayammum. Seperti mana syarat sah solat. Tu orang panggil benda yang mesti ada. Pertama, hendaklah ada ia tayammum tu dengan tanah yakni dengan debu tanah. Maksud kata debu tanah di sini, maksud katanya debu tanah yang tidak hak digunakanlah lagi. Debu tanah hak belum mustakmal, hak belum digunakan. Dia terkeluar juga debu tanah yang bercampur dengan sesuatu benda yang lain. Tu ada dah dibahaskan rasanya berkaitan dengan debu tanah ni. Baik. Hendaklah ada ia dengan tanah, yakni dengan debu tanah. Jadi tayammum ni dia tak boleh dengan orang panggil gapo ni, tingkap ko, dinding ko. Dia bukan mazhab kita begitu, ambil dinding boleh nak tayammum semata-mata tak. Kecuali pada tingkat dia dinding saat ni tu dia ada debu tanah. Bukan debu habuk. Kena berbeza. Lama nampak debu kira boleh tayammum, salah tu. Ni, tu ada di tingkat-tingkat hospital ko, tingkat rumah kita ko, debu saat ni tu debu habuk. Ni, debu tanah ni kalau contoh kata tepi jalan saat ni, di jalan raya saat ni tu ada tanah. Biasa kalau lori lalu ke berapa, orang panggil berterbangan, tu bolehlah kita kata debu tanah. Ni, debu habuk tak boleh. Biar reti situ deh. Atas mazhab kita lah ni, kita kecek ni mazhab orang lain tu biar dulu. Biar faham mazhab kita dulu. Bukan semata-mata debu apatah lagi dengan semata-mata pepejal. Benda seperti mana dinding kau, lebih lagi lah. Yang nak kena ada air debu tanah. Jelas dah tu situ tu. Yang kedua, dengan tanah yang suci. Maksud katanya terkeluarlah hukmu tanajih, hak terkena najis.
Kalau hak terkena najis tu tak boleh lah ni. Tak boleh. Moga kita nak buat alat bersuci. Nak buat alat bersuci lagu mana kalau alat saat ni tu tak suci dah. Jadi kita nak buat alat menyuci ni mesti alat tu mesti suci terlebih dahulu. Supaya beginilah kita nak kiyah ni. Kita nak masuk pengajian, nak berguru dengan seseorang saat ni tu. Keberhasilan sebenar kalau kita jumpa dengan murabbi kita ni lah, orang yang dapat didik diri kita sampai kepada mardatillah ni, dia sendiri tu mesti sapa dah. Tak. Adapun kalau dia sendiri tak sapa, dia tu orang panggil duduk main dengan najis dunia lagi, supaya kita ramai-ramai lah, supaya saya ni. Jadi bagaimana dia nak mendorong kita nak sapa pada tempat yang elok, nak membersihkan hati kita sedekah hati dia belum bersih. Tu kalau kita kecek dalam bab tasawufnya begitulah. Nak cari guru murabbi ni tak? Tak. Memang dia tu memang suci hati tu. Daripada dunia, daripada pujian, termasuk belakang tu. Dunia saat ni maksudnya benda hak selain daripada Allah Ta'ala. Dituju. Baik. Jadi tanah saat itu mestilah tanah yang suci. Barulah boleh nak buat sebagai alat penyuci. Jadi alat penyuci saat ni tu sama ada dengan air ataupun dengan debu tanah. Cuma bezanya dia tak mengakak lah. Dia tak mengakak hadas seperti mana air dia mengakakkan hadas besar, hadas kecil kita. Ketiga, jangan ada tanah itu terpakai pada tayamum. Jangan hak kita mustakmal dah. Mustakmal apa maksudnya? Yang telah diistikmal. Sebab tu kita panggil air mustakmal. Air mustakmal ni maksudnya air hak kita guna dah. Jadi debu tanah pun sama. Jangan debu tanah hak kita guna dah. Jadi kalau kita beli debu tanah di Ja'farawah ke mana tempat hak jual debu tanah ni, jadi bila kita orang panggil letak pada kertas saat ni, kita pak situ sekali, sunat kita orang panggil pernipihkan lah. Maksudnya tak sinak tebal debu tanah hak diguna tu. Kita letak tak sikit, kemudian kita sapuh kepada muka kita. Jadi jangan bagi kena pada debu tanah hak kita nak guna pula lah. Jadi kita pak kali kedua untuk tangan pula. Jadi orang panggil kalau katalah kita guna dah pada muka kita, janganlah orang panggil kena pada debu tanah yang kita nak istikmal, nak gunakan untuk sapu yang lain pula. Jadi debu tanah pun dia serupa dengan air jugalah. Jangan mutanajis, jangan mustakmal. Keempat, jangan bercampur dengan suatu benda seperti tepung. Supaya air ni kalau air mutlak kita bercampur dengan sesuatu benda yang lain, dia jadi gapo? Air muqayyad. Cuma air saat ni tu kalau kata campuran tu sedikit, dak kita bahas dah dulu. Kalau campuran dia sikit, katakanlah air, kita masuk ke debu gapo? Debu teh ke, sebut teh ke ataupun sebut Milo ke, bila kita masuk ke tu sedikit, air saat ni dia tak berubah. Maksud katanya air tu masih dengan keadaan dia yang asal. Maka pada waktu tu kekal nama air mutlak lagi. Tapi kalau kita masukkan dengan banyak, maka dia akan mengubahkan daripada nama air mutlak itu kepada nama air yang tertentu. Air Milo ke, air teh ke, itu dia panggil air muqayyad. Air muqayyad ni lawan bagi air mutlak. Mutlak ni maksudnya diitlak, diumumkan. Tidak dikoik, tidak digantungkan dengan apa-apa nama. Air semata-mata air. Jadi masalah debu pun dia kata keempatnya jangan bercampur dengan suatu benda. Benda hak mana? Seperti tepung. Ni benda hak suci. Benda hak suci tapi tak menyucikan ni. Kalau campur dengan najis tu dia jadi mutanajis dah lah. Seperti tepung atau kapur atau barang sebagainya. Ikutlah apa-apa benda hak lain tu tak sebui campur dengan debu lain. Kalau campur tak boleh. Tak boleh dah. Jadi 2-3 benda tu lah. Jangan mutanajis, jangan ada istikmal dah, jangan bercampur dengan benda lain. Hak hukum air pun lebih kurang gini sajalah. Hak debu pun sama jugalah. Jadi boleh kita katakan ada jugalah debu hak mustakmalnya. Tak. Debu hak mutlaknya, debu semata-mata debu. Kalau debu campur dengan tepung ni panggil debu tepung dah. Debu hak ada tepung. Ni.
Debu campur dengan serbuk Milo. Kalau air masuk serbuk Milo, dipanggil air Milo semata dah. Kelima, hendaklah ia memindahkan tanah itu dengan qasid tayamum. Sebab tu kita ayat dah sebelum pada ni masalah mandi wajib. Mandi wajib masa kita memindahkan air nak bagi kena kepada anggota yang wajib ni, hak tu tak perlu niat lagi. Tetapi bila kena anggota wajib tu, hak tu waktu tu kena niat. Berbeza dengan tayamum. Tayamum ni bila kita memindah tu, dia kena niat dah. Qasid perbuatan memindah debu tu untuk apa? Untuk bertayamum. Boleh ni. Boleh ke debu tayamum yang telah digunakan sebelum ni nak guna semula untuk tayamum akan datang. Jadi maksudnya debu tu debu hak mustakmal ke tak? Kalau debu hak mustakmal tak boleh lah. Ni ada pun debu hak tak mustakmal ada pun debu hak tak mustakmal boleh guna. Debu hak mustakmal tak boleh guna lah. Debu hak kita telah istikmal dah pada hak anggota fardu saat ni. Ni. Jadi kalau kata debu tu banyak cuma tak campur dengan hak digunakan, tak apalah. Maksudnya kita ada dah seplastik ni. Kita letak ke atas orang panggil kertas saat ni tu untuk nak guna zuhur ni saja katakanlah. Maka kita guna untuk muka, untuk tangan. Lepas tu hak baki lagi tu tak ada masalah lah. Hak tak guna lagi, hak guna dah tak boleh. Hak kesal daripada jatuh daripada hak kita guna, hak tu tak boleh. Ni. Keenam, hendaklah ia menyapu dengan tanah itu pada muka. Pada muka mana? Inilah daripada orang panggil tempat tumbuh rambut ni. Daripada situ sapalah kepada hak biasa ni lah. Dan kedua tangan jua dan kedua tangan jua ni. Dan kedua tangan jua dengan 2 kali tepuk. Maksud katanya dengan kedua tangan jua jugalah. Maksud kata untuk muka dan untuk tangan. Tapi berapa kali? Dengan 2 kali tepuk. Pok sekali untuk muka, pok kali kedua untuk tangan. Pada muka kedua, pada kedua tangan. Hati kata 2 kali tepuk. Maksudnya kali pertama tu untuk muka, kali kedua tu untuk tangan. Ketujuh, hendaklah ia seorang lah. Ni seorang hak nak bertayamum ni, menghilangkan najis dahulu daripada tayamum. Kena hilang najis dulu. Dia kalau masalah gapo, masalah air semaya. Air semaya ia tak syarat kena hilang najis dulu. Maksud katanya kalau kita ada najis ni, kita berok saat ni tak basuh lagi berok. Lepas tu kita nak ambil semaya, boleh ke? Boleh. Tapi dia panggil tak molek lah, makruh lah kerja gitunya. Sebab bila kita ambil semaya nak basuh berok pula gak, kena ambil semaya pula. Jadi nak ayat kata masalah ismaya tu ia tak syarat begitu. Berbeza dengan tayamum. Tayamum ni disyaratkan begitu, kena hilang dulu najis, barulah kita boleh untuk tayamum. Jika ada ni maksudnya syarat ketujuh ni bukan sentiasa lah. Kalau ada maka disyaratkan kena hilang dulu. Kalau tak ada maka tak mengapalah. Kedelapan daripada syarat untuk tayamum ni, hendaklah ada ia orang nak mentayamum ni menentukan kiblat dahulu. Menentu tu dengan ijtihad. Apa ijtihad? Ijtihad ni maksudnya bersungguh mencari ke dalil. Tu ijtihad. Bersungguh mencari ke dalil alamat manakah arah kiblat. Jadi kalau kita duk bertayamum di rumah kita, di hospital, hok makruh dah kita tahu dah mana, jadi tak mengapalah. Jadi kalau kata tempat kita tayamum tu kita tak tahu mana arah kiblat, maka kita kena ijtihad dulu. Ijtihad ni maksudnya kita kena cari dalil. Ada umpama dengan naik matahari, turun matahari. Jadi orang panggil sengket banyak kitanya mana. Kalau ada kompas, kita pandai guna dengan kompas. Jadi ijtihad pada masalah menghadap arah kiblat ni ialah sama ada dengan yakin ataupun dengan syak. Kalau yang yakin ni seperti mana duduk depan Mekah dah.
duk depan Baitillah, tu tak mengapa. Hak ni bila kita duk jauh pada Baitillah, itulah nak kena sungguh pada nak mencari dalil. Jadi maksudnya kita kena cerak dulu di mana arah kiblat. Walaupun kalau kita nak kata kita nak semaya lepas pada tayamum, bukan sebelum pada tayamum, walaupun begitu kita kena tahu dulu arah kiblat. Kerana arah kiblat ni kan syarat sah semaya. Syarat sah semaya ni mengetahui arah kiblat, mengetahui masuk waktu. Tu syarat sah semaya. Dia juga merupakan syarat sah bagi tayamum. Nak tayamum tu kena tahu dulu arah kiblat. Ni bagi hak nak semaya nah. Dak tayamum bagi nak semaya, tayamum bagi nak melakukan ibadat sunat, hak nak kena ada orang panggil ganti bagi wuduk tu hak lain pula. Tak apalah. Menentukan kiblat dahulu dengan ijtihad. Maka ia seorang tayamum, maksudnya bila dah ditentukan di manakah arah kiblat, barulah bagi dia tu sah untuk tayamum. Maksud kata kalau dia saat ni tu tak tahu lagi arah kiblat mana-mana, dia pun tayamum, tayamum dia saat ni tu tidak sah lah. Tidak sah. Walaupun lepas tak pada tayamum, dia akan tentu akan cari kiblat. Sebab nak semaya tak boleh begitu. Sebab mungkin atas dasarnya jadi memperlambat dia begini. Tayamum kan dia kira ruksah. Bila ruksah saat ni tu, keringanan tu dia tengok kepada orang panggil cukup benda-benda lain. Hak nisa je, hak kita bahasa Kelantan panggil tala ni, ada tak lekat ni, maka bolehlah diganti dengan tayamum. Kesembilan, hendaklah ada tayamum itu tak kala sudah masuk waktu. Supaya syarat dengan semaya. Syarat sah semaya mengetahui masuk waktu. Maka syarat sah bagi tayamum juga ialah kena tahu ke masuk waktu dulu. Maksud kata kalau tak masuk lagi tak boleh nak tayamum lah. Tayamum bagi nak mengharuskan ibadat hak wajib saat ni. Tayamum hak benda hak sunat tu lain. Tu tak syarat kata masuk waktu tak masuk waktu. Ni tayamum hak bagi ibadat fardu, supaya fardu solat zuhur. Masuk fardu solat zuhur dulu barulah boleh untuk kita tayamum. Lepas tu waktu solat ni pun sama dengan menghadap arah kiblat. Bagaimana? Ada dengan cara yakin, ada dengan cara zon. Yakin ni iaitu dengan cara melihat ke peredaran matahari. Peredaran matahari insya-Allah. Dia sebut kedak ni nanti tengoklah. Iaitu terbitnya fajar shadiq, masuk subuh. Adanya bayar-bayar sedikit, masuk zuhur. Bayar-bayar tinggi sedikit daripada objek, masuk asar. Tenggelam sekalian juzuk matahari, maksudnya maghrib. Hilangnya sopok merah, maksudnya isyak. Tu ia panggil mengetahui masuk waktu dengan yakin. Adapun sekarang kita duk buat ni dengan cara zon. Dengan cara zon, bukan dengan cara yakin. Tak tambah-tambah lagi dengan duk guna kereta kuing hok sedia ada. Lepas tu tengok kerja. Pendek kata orang nak itu sunnah betul ke? Jadi ahli bid'ah belakalah pak kita ni. Hok kata kena hidup ke sunnah pun jadi ahli bid'ah, ya tak sedar jadi ahli bid'ah. Mana bid'ahnya? Iyalah masuk waktu tengok takwing, tengok je, lepas tu azan pula pakai speaker. Bagi bid'ah belaka tu. Dia tak sedar. Duk hiasi masjid bid'ah juga. Tak ada sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Bahkan kalau nak melapa menghiasi masjid nak jadi kaum makruh nah pula. Tak boleh hak tu bid'ah, hak orang panggil hak tak molek nah pula weh. Hak kebersihan lain, mencantik menghiasi ni. Hak dok kata nak hidupkan sunnah tak marah pula hak tu. Padahal hak tu kan nak kira dengan hukum fiqh kita pun tak berapa nak kena sangat nak melampau pada menghiasi ni. Apa ni? Hidup marah kau selawat ya. Jadi pelik. Jadi demo kata ni hidup ke sunnah, demo sendiri pun bid'ah supaya kita juga. Kita bid'ah kita reti guna. Tengok kau takwing, tengok kau jesak ni tu bid'ah yang dibenarkan syarak, bukan bid'ah hak dalalah. Tapi demo pukul bid'ah semua dalalah. Jadi di situ tak kena banyak dah demonya. Tak kena banyak dah orang hak kata ni ikut sunnah ni, tak kena banyak dah. Apa ni? Yo panggil dakwah saja nak ikut salah lah berapa. Nak ikut salah betul jangan begitulah.
Ikut betul-betul ni. Terjemah boleh setuh tanpa air semaya. Tidak ayatnya. Mohon ustaz ayat kemarin kulit Al-Quran lagu mana ustaz? Kita ayat dah kemarin ni. Masalah setuh ke orang panggil terjemah kemarin tu, kalau kita tanya gurunya, dia kata hak terjemah sekarang pun kira cara tafsir. Jadi hak dalam kitab kata boleh setuh tafsir Al-Quran. Maksudnya bukan semata-mata ayat Quran dalam kitab saat ni. Kalau semata-mata ayat Quran namanya Al-Quran. Kalau ada huraian hak lain namanya tafsir Al-Quran. Lepas tu terjemahan ni adakah boleh dikirakan sebagai tafsir? Maka kita tanya guru saat ni tu, setengah guru kita, dia jawab kata dia kira terjemahan tu sebagai tafsir lah. Sebab terjemahan yang ada sekarang ni memang secara mentafsir, bukan terjemahan biharfin dengan perkataan Quran tu. Tidak. Nampak ni? Lepas tu setuh ke kulit Al-Quran tu memang tak boleh lah kalau tak ada wudu. Setuh ke hak tafsir tak apa. Kemudiannya walaupun tafsir Al-Quran nak setuh ke ayat Quran tu tetap tak dibenarkan. Ni. Baik. Kesembilan, baik. Jika ada kedelapan hendaklah ada ia menentukan kiblat. Kesembilannya hendaklah ada tayamum itu tak kalau sudah masuk waktu. Ni. Hok mari lewat kena duduk dua kelas ni. Hok mari awal pun dua kelas juga lah ni. Zaman duduk dua kelas belaka. Hok duk baca kitab ni ya. Ni duduk dalam kelasnya. Tak apalah duduk luar ke duduk dalam kelas ke, mudah-mudahan di zaman kita ni kita harap kata fadilatnya tak berkurang lah. Ni moga fadilat orang berada majlis ilmu ni sangat besar. Dengan didoa oleh para malaikat. Maka kerana tu kita harap kita pakat-pakat jaga ke adab. Ni. Baik, ke-10 hendaklah ada ia tayamum bagi tiap-tiap sembahyang fardu. Satu fardu, satu tayamum. Ni satu fardu, satu tayamum dan berbilang-bilang sunat. Boleh buatlah sunat lain tu. Dia tak ada masalah ni. Sesat situ. Dia masalah tayamum ni kita belajar tu ialah kena kira belajar mudah, nak praktikal tu susahnya. Praktikal ni kita kata susahnya sebab kita kata gapo. Kita tak kena lagi. Kalau kita kena susah juga praktikal dia tu. Ialah tiap-tiap kali nak masuk waktu kena ambil ni. Kalau nak kira hak muktamadnya kita kena seperti mana hak kita sebut dah dulu. Rasa sebut dah ni. Kalau kata hak alik tangan ni saja kena belak. Jadi kita kena ambil dulu wuduk pada muka, ambil pada tangan, lepas tu kawasan tangan hak tak boleh kena ni, kena ganti dengan tayamum. Maksudnya kita keringkan muka hak basah saat ni tu, kita ambil debu tanah, sapuh ke pada muka, dan ambil debu tanah kali kedua, sapuh ke pada tangan serata. Ni nak ganti bagi tempat hak tak boleh kena. Kemudian kepala sambung pula ambil habis semua. Untuk satu fardu saat ni. Jadi maksud katanya rumit lah bagi nak buat tu nya. Tapi iyalah rumit saat ni tu dia kira dengan ganjaran yang besar lah di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita harap kata kita saat ni taklah terkena ujian gitu saat ni. Bila dikena agak susah lah. Kerana ikut pendapat hak muktamad pula, kalau katalah dua alat tayamum hak tak dikena kepada dua alat tayamum yang tak dikena pada muka dan tangan. Contoh kalau belak sini tak kena, maka perlu diqadhakan balik pula semaya. Jadi banyaklah benda kesusahan tu, bukan kata benda mudah. Kan ikut hak muktamad. Di situ kalau kita nak ambil pendapat kaul dhaif pun boleh. Cuma seeloknya selagi mana mampu kita guna muktamad, kena guna muktamad lah. Nak qada solat pun kena ambil semula tayamum ko. Iyalah, moga hak fardu. Ya nak sah fardu ni. Nak sah fardu saja. Masalatun samalah hak akan datang ni. Ada hak masalah istihadah akan datang ni insya-Allah. Sama juga. Dia hanya orang panggil sah untuk satu fardu sahaja. Maksudnya ya proses hak makruh dah kita belajar dah pada pengajian hiknifah hak dulu-dulu tu ni. Masalah orang hak bila istihadah ia darah hidup mengalir, yang mana dia ni wajib untuk apa? Untuk semaya sebab istihadah. Maka pada waktu tu dia kena buat 4 proses saat ni tu, dan wajib diulang pula untuk fardu yang lain. Mana masuk waktu kena basuh ke darah hak ada lagi,
Lepas tu kena simpul, kena sumbat, kena bercawak ni. Sumbat tu maksudnya simpul tu ya, maksudnya tehir darah daripada mengalir lah. Bercawak tu maksudnya pakai tuala lah istilah kita sekarang. Kemudiannya ambil wuduk dan terus kepada solat. Begitu juga lah dengan orang sisil bau. Jadi orang panggil satu fardu, maksudnya bila nak buat maghrib, nak buat isyak pula, dia kena saling lah balik. Kalau kata darah tu tak ada dah, ataupun air kecing dia tu tak berona dah, maksudnya berhenti dah, maka tak mengapalah. Maksud katanya dia buai hok lama saat ni tu, dah dia basuh hok baki kekal, dia ambil wuduk, maka tak perlu dah nak simpul, nak bercawak ke apa semua, tak perlu dah lah. Tapi goliknya bila berlaku istihadah ataupun sesil bau ni gak, dia goliknya dia nak berteruskan lah benda tu nak berlaku kebiasaannya deh. Tu hanya sah digunakan untuk melakukan satu perkara fardu sahaja. Mas'alatun harus ia menghimpunkan 5 waktu dengan suatu tayamum, seperti seorang lupa ia akan meninggalkan sesuatu sembahyang fardu, maka yakin ia akan tinggalnya, tetapi tiada tertentu akan waktunya yang tinggal itu. Ni kira buat laras lah. Laras ni maksudnya teka-teki. Buat 5 semaya dengan setayamum. Jadi hak biasa kita duk mengajinya setayamum satu semaya hak fardu. Hak sunat tak apa. Satu tayamum satu fardu. Tapi ada ke tak waktu yang mana kita boleh gunakan satu tayamum dengan 5 kali solat? Boleh ke tak? Ni dia ya. Boleh. Keadaan dia mana? Ni keadaan dia. Jadi kalau kita buat teka-teki, bagaimanakah situasi yang mana menggunakan satu tayamum untuk 5 kali solat? Ni situasi dia, jawab dia nya. Iaitu bila kita syok solat mana yang kita tertinggal. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun, bermula ini satu masalah. Harus ia seorang menghimpunkan 5 waktu. Subuh, zuhur, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dengan suatu tayamum. Lagu mana ni? Sepertinya ni contoh. Kalau orang tanya kita, ada tak masalah satu tayamum boleh buat 5 solat? Boleh. Lagu mana? Ni seperti seorang lupa ia akan meninggalkan sesuatu sembahyang fardu. Katakanlah kemarin kau, ataupun tahun lepas lah. Kalau kata kemarin tak menasabah sangat, ataupun 20 tahun lepas kau, kita ada sehari tu kita tinggalkan semaya, tapi tak cerak. Zuhur kau, asar kau, maghrib kau, isyak kau, subuh kau tak ingat. Tapi tahulah ada sewaktu tu. Lama benar dah tu kali. Maka yakin ia akan tinggal solat sana. Yakin, cuma syok hok mana solat. Tetapi tiada ditentukan waktunya yang tinggal itu. Orang tanya waktu mana hok dia tinggal? Subuh kau, zuhur kau? Tak cerak kawal subuh kau, zuhur kau. Maka harus ia menyembah yang kelima waktu itu dengan sekali tayamum. Tapi maksud kata dengan sekali tayamum tu pun, kalau dia tu memang dihukumkan dengan boleh tayamum lah. Kalau kata air ada, tubuh badan dia tak sakit nak gunakan tayamum, nak gunakan air untuk wudu, maka hak tu tak boleh nak tayamum. Hak ni hak situasi yang maklum dah. Situasi yang mana dia saat ni tak boleh nak guna air, ataupun situasi yang mana air tak ada. Maka dia teringat ada hak dia tinggal semaya, cuma tak tahu hak mana, maka wajib qada habis. Nak yakin, nak ihtiyat, nak cermat. Jadi kalau katalah kita tak tahu hak mana semaya hak tinggal, kalau kata kita semaya qada zuhur, kemungkinan asar. Jadi nak cerak kata memang kita nak jadi qada, kita buat semua. Tapi boleh dengan sekali tayamum. Kenapa? Kerana hak kita nak luluh bagi hak fardunya ya, di antara 5 saat ni. Cuma kena buat ke 5-5. Gitu saja ni. Jangan tanya banyak-banyak, susah saya nak kena tekan ni. Pak tanya sikit ni. Nak tanya apa hak sekiranya seseorang kakinya yang dibalut, yang mana sebelum kakinya dibalut tak mengambil wuduk terlebih dahulu, solat yang dilakukan dengan tayamum itu mesti diqada. Iyalah kena sesuai. Solat yang dilakukan dengan tayamum itu mesti diqada. Dekat gitu.
ambil wuduk sebelum kaki dibaluk, solat tersebut tak perlu diqada. Iyalah tak perlu diqada lah kalau ambil dah semaya. Kalau ambil dah semaya tak perlu qada lah. Kalau ambil tak ambil lagi semaya baluk juga. Jadi bila nak ambil semaya gak, tu memang kena qada lah. Faslun, pada menyatakan rukun tayamum. Bermula rukun tayamum itu 5 perkara. Tengok lagi ni. Dia nak pergi bahasa besar, kita pergi kitab besar pula ni. Ni hok basic-basic. Tu. Sebab tu kita buat daurah hok buriatul tulak tu. Sebab bahasa dia tu bahasa hok banyak-banyak. Ada masa ruai agak. Ni. Hok tu tayamum ni insya-Allah boleh depan. Tayamum boleh depan. Hok minggu ningnya Selasa malam Rabu ni kita nak buat daurah bab wuduk. 4 kali pertemuan. 16 muka surat. Banyaklah. Apa ni? Jamak solat pun kena tayamum lain. Iyalah bila kata fardu. 2 fardu maksudnya kena itulah, kena berlainan lah. Dia gini, kita mengaji kitab ni biar kita faham dengan apa hak musannif utara ke. Bila dia kata satu fardu, umum, tak kira orang istihadah ke, orang jamak ke, berapa ke, ia kekal dengan begitu saja. Bila kita pergi ke ibarat-ibarat lain, cara cakapan dia tu, kita akan faham benda-benda lain pula. Faslun, pada menyatakan rukun tayamum. Bermula rukun tayamum itu 5 perkara. Rukun wuduk baru ni berapa dah? Rukun wuduk. Rukun mandi wajib berapa dah? 2, ada kata 3. Kena ingat molek tu, kena ingat molek nak pergi bahasa-bahasa lain tu ni. Nak pergi ke bahasa lain tu biar kita ingat dah lepas-lepas tu. Dia ilmu ni kalau kita sungguh cepat dapat. Kalau kita buat lalu bahagian ni, kita ingatlah lepas tu esok lalu bahagian lain lupa dah bahagian ni. Jadi orang paling rugi nak kena mengaji banyak kali. Tapi kalau kita lalu, kita ingat betul dah benda basic-basic dia tu, lalu hak lain tak ada masalah lah. Ni baru bab ibadat ni, tak masuk bab semaya, puasa, haji lagi. Tak kira lagi bab muamalat, munakahat, jenayah tu. Sebab tu kalau boleh kita biar ingat betul hak lepas-lepas saat ni tu, masuk hak ni, orang panggil tak rugi kita. Pertama, memindah ke tanah kepada muka dan kedua tangan jua. Memindah ke. Perbuatan memindah tu ialah di antara rukun bagi tayamum. Ada pun ibadat lain, perbuatan memindah tu dia bukan termasuk pada rukun. Wuduk ke, mandi wajib ke, masalah memindah tak perlu. Tayamum perlu kepada perbuatan memindah. Hak kaki tak apalah, dia tak perlu qada lah. Hak perlu qadanya bila 2 anggota ni, muka dan tangan, tak boleh kena bagi kedua-dua alat menyuci, iaitu air dan debu tanah. Hak tu saja kena qada. Kaki tak apa. Baik. Banyak-banyak soalan jadi mungkin tak berasa ni. Pertama, memindah ke tanah kepada muka dan kedua tangan jua, dan keduanya niat. Artinya pertama memindah. Jadi masa memindah tu dia orang panggil perbuatan bagi tayamum dah. Sebab tu masa memindah tu kita kena niat dah, kata nak memindah bagi perbuatan tayamum. Yang kedua, niat. Niat ingat semula. Niat hak pengajian lepas-lepas kita gapo dah niat? Qasdun syai'in muqtadinan bi fi'lin. Kau boleh hafal ni. Ambil dalam kitab Safinatun Najah tu, apa niat? Dia ayat awal dah. Qasdun syai'in muqtadinan bi fi'lin. Jadi bila kita pergi pada bab-bab lain pun gitulah. Bab semaya ke. Cuma masalah niat ni 2 saja. Hak tidak qasdun syai'in muqtadinan, tidak perlu muqaranah. Tidak perlu disertakan dengan perbuatan lain, dengan awal perbuatan, iaitu mana? Puasa dan zakat. Ingat, ambil tanda selalu. Kalau lepas ni masuk bab puasa ke bab zakat saya terlupa nak sebut, tahu dah, ingat dah. Bab puasa dengan bab zakat dia tidak perlu muqaranah niat pada awal perbuatan tersebut. Sebab awal perbuatan bagi puasa mana? Awal perbuatan bagi puasa iaitu dengan terbitnya fajar sadiq, iaitu masuk subuh.
Jadi kalau kita nak kena niat dengan orang panggil muqaranah dengan bersama dengan terbit matahari, nyanyolah. Terbit fajar nyanyolah kita. Masuk subuh kena niat pun. Nyanyolah susah. Jadi oleh kerana tu masalah puasa boleh niat sebelum pada tu. Sama juga masalah zakat, boleh niat sebelum kita pergi pada asnah. Sebelum pergi kotak email tu boleh dah kita niat masa kita letak suku ke duit kita ni untuk belanja, untuk zakat. Di situ boleh dah kita niat pada niat zakat. Dua tu. Masalah tu tak apa tidak muqaranah. Nampak ni? Hak tu tak apa tak muqaranah. Kedua niat iaitu niat istibahati fardhus solah. Ayat dah. Masalah tayamum dia tak mengangkat ke hadas. Dia hanya mengharuskan bagi perbuatan solat kita saja. Sebab hak kemarin dok tanya mandi sunat bagi orang haid. Boleh ni. Mandi sunat tak apa sebab dia tidak mengangkat. Dia tidak mengangkat ke hadas mandi sunat ni. Tak apa ni. Kemarin ada demo menanya. Istibahatil fardhi solah artinya mengharuskan fardu sembahyang. Jangan niat mengangkat ke hadas kecil kau mengangkat ke hadas besar, jangan. Moga tayamum tak mengangkat hadas. Mengharuskan fardu sembahyang jikalau dengan bahasa Jawi sekalipun. Jawi. Panggil bahasa Jawi. Bahasa Jawi kita, bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu kita ni. Ya biasa kita lah ni kita panggil tulisan Jawi. Cuma orang dulu dia panggil bahasa ni pun bahasa Jawi. Bahasa Jawi maksudnya bahasa Melayu kita lah. Saja aku aku tayamum untuk mengharuskan bagi fardu solat. Istibahah li fardis solah. Sekalipun sah dah. Tayamum kita tu sah dah. Dan wajib niat itu dimuqaranah kepada pertama-tama tepuk. Pertama-tama kita letak ke tangan pada debu tanah saat ni. Kena muqaranah dah. Serta memindah ke hingga sampai pada muka. Maksudnya dikekal ke orang panggil niat bagi tayamum tu hingga kita pindah ke tangan kita kepada muka. Tu kena kekal ke. Jikalau ia hadas serta memindahkan pertama atau kemudian daripada memindahkan atau dahulu daripada memindahkan atau lenyap niat itu antara memindahkan tanah dan sapu muka, maka batallah apa tak jelas tu Jawi ni. Maka batallah pada maka batallah pindahnya itu. Tak jelas ni. Jikalau ia seorang hadas serta memindah ke hak pertama, maksudnya kita buat angin ko, tu kata hadas, berhadas. Jikalau ia seorang jadi hak saat ni hingga sampai ke muka, koma sikit situ ataupun titik ikutlah. Jikalau ia hadas, ni hak masalah. Serta memindah ke pertama, ia dak ketuk ko atau kemudian daripada memindah, lepas pada pindah ke debu tu ke muka, berhadas dia. Atau dahulu daripada memindah ke, sebelum memindah saat ni tu, nak pindah pergi saat ni, berhadas dia. Duk tepuk, lepas tu nak pindah, berhadas. Atau lenyap niat itu, antara memindah ke tanah, masa dia nak pindah ke debu tanah ke muka saat ni, dia hilang ke dah niat kata nak tayamum. Berapa tu? 3-4 masalah tu. So ya jawapannya, dan sapu muka maka batallah pindahannya itu. Tu ya jawapan dia nya. Maksudnya kalau dia berhadas masa duk pindah ataupun lepas pada pindah ataupun sebelum pada pindah ataupun dia lenyap ke niat dia tak kekal ke niat kata nak tayamum saat ni, maka pada waktu tu batallah pindahnya itu. Tak jadi. Maksudnya kena buat hak lain pula. Boleh ni. Ni kita Jawi ni gak. Tak kena titik gak, tak tahu mana lah kita. Nak kena titik dia berhenti mana, sebab kita Jawi tak ada titik. Mungkin hak demo buat hak Rumi ni mungkin ada dah. Sebab tu kita Jawi susah.
Lepas tu nak faham ibarat dia pula. Bukan mudah. Boleh faham dah. Jadi kita hak ngaji sini ni bukan kita tak suruh nak dengar saja ni. Nak suruh boleh balik beroyak kat orang pula. Qadar hak kita boleh royak lah. Dan hendaklah ia seorang kembali memindah ke tanah itu pula. Jadi dah bila batal gak kena niat semula lah, kena ambil semula, tepuk semula, pindah ke semula, kena niat ke semula pula. Dan jika diniatkan mengharuskan fardu jua, maka harus sebagainya sembahyang fardu dan sunat. Jadi kalau kita orang panggil bertayamum saat itu, niat apa? Listibahati fardus solah, untuk nak mengharuskan fardu sembahyang. Maka boleh buat fardu dan boleh buat sunat-sunat hak lain. Tak. Bukan kata buat hak fardu patut hak sunat kena buat hak lain. Tak. Maksud kata buat hak fardu dia boleh buat hak sunat-sunat. Dia kata kalau dia jika diniatkan mengharuskan fardu jua saja, maksudnya tak ada kata nak buat sunat ke gapo, ni hak fardu ya. Maka harus sebagainya sembahyang fardu dan sunat. Sebab hak fardu ni besar. Bila niat hak fardu, dia terakat juga, dia boleh juga buat hak sunat. Kalau niat hak sunat, hak fardu tak boleh buat lah. Jadi contoh kata kita nak baca, nak setuh Al-Quran ko, nak main sunat ko, kita tayamum saat ni. Bila tayamum untuk nak istibahah ke ibadat hak tertentu, hak sunat. Maka bila siapa hak fardu saat ni, kena ambil tayamum hak lain lah. Ataupun masa masuk dah waktu zuhur, kita ambil ke tayamum, niat untuk nak buat orang panggil solat qabliyah ko, umpama, maka hak fardu tak boleh buat lah. Sebab kita niat kita saat ni tayamum ni untuk hak fardu ke untuk hak sunat. Kalau niat hak fardu boleh buat hak adik-adik dia, hak anak-anak dia, hak sunat-sunat ni. Kalau niat sunat dia tak boleh naik atas fardu. Ketiganya rukun bagi tayamum itu menyapu muka seperti yang telah tersebut pada wudu. Apa ni? Maksud kata hak wuduk gapo kita duk ngaji. Duk ngaji buat wuduk ni kena wis apa habis semua benda. Bukan bobo kena. Istilah bahasa Kelantan tu. Bukan bobo kena debu tanah. Tetapi perlu dirata kepada anggota muka. Supaya wuduk dia kata. Tetapi beza sikit ya. Tiada wajib menyampaikan tanah itu kepada pohon rambut jikalau jarang sekalipun. Hak ni ya hak bezanya. Pohon rambut ni maksudnya kalau contoh kita ada janggut ke, kalau bahasa di wuduk, kalau janggut kita ni, kalau hak orang panggil hak jari-jari, hak dilihat ke warna kulit kena bersapa pada pohon dia, maksudnya umbi dia, pohon ni umbi dia. Ada pun tayamum, situ ya bezanya, tak perlu disampaikan walaupun rambut dia, bulu kening dia ni apa semua ni hak jari sekalipun tak perlu disampaikan kepada umbi. Ada pun hak lain kena wirata habis lah. Kena wirata habis ni. Gitu cara. Maksudnya ambil sining ni, kita puk tanah, debu tanah sikit, ambil daripada sini. Hak tembus rambut dengan orang panggil anak telinga kita ni. Telinga ni daripada sini. Sapu biar rata habis. Gitu. Jangan sapu gitu pok lepas doa. Boleh faham sebab ada demo huraf gitu. Tak tahulah tu kalau ada huraya ulama lain gitunya. Dia kata sekadar orang panggil kena muka ambil apuk sapu muka gitu ya. Kita ngajinya supaya dengan aturan wudu anggota dia mana hak kata muka. Hak bezanya sikit ya, mana umbi tu. Umbi bagi rambut kita, bulu-bulu hak ada di muka. Hak tu saja bezanya deh. Keempat, rukun tayamum itu menyapu kedua tangan serta sikunya. Sapu tangan pada siku seperti aturan wuduk jugalah. Aturan wuduk. Puk sikit, ambil sini, sapu, pecah lagon ini. Sapu apa sini? Edah ke pulak sini.
Lepas tu sampai sini habislah. Ambil pula hak ni, sapu, habis sini. Dalam kitab Unwanul Falah comel dia bahas ni, dia ayat sebut-sebuti, iaitu jari ni dihipung kepada hak ni. Hak ni tak lagi sampai kepada ni tak lagi, tak kena lagi hak ni sampai pada pergelangan tangan saat ni. Puk dia suruh himpung ke gini, himpung ke begini. Hipung ke sebab nak kena sisi. Kalau kita tak hipung, tak kena sisi ni. Kena hipung ke. Dalam kitab, cuba tengok ni, ibarat kitab Unwanul Falah tu comel saya tengok. Puk gini, hapus sini. Lepas tu hak ni, hak tak kena saat ni. Ni, hak ibu jari ni. Puk sini. Ada hak ni pun sama. Ada sini. Ni. Siapa ke pergelangan ni, himpung ke dia kata. Biar kena sisi tepi ni. Himpung ke. Je cicing apa buat lah. Puk sini. Habis sini. Puk habis. Gitu cara ni. Dia bila kita ngaji banyak kitab ni, ibarat kitab tu ada lebih jelas. Hak tu comel lagi. Tapi tak tahulah. Takut ada pendapat hak masalah muka tu ada saya dengar gitulah. Dia kata tak apa, kita sapu gitu saja. Maksudnya tak ambil daripada habis posisi muka sepatutnya. Jadi nampak macam tak kena lah. Walaupun masuk TV, hak demo, hak kita tak masuk TV pun dia tak kira hak masuk TV tu betul. Hak tak masuk TV tak betul dak. Dia tak kira demo suruh kita tak suruh dak. Dia kira hak kita sebut tu kena dengan hak dalam kitab. Tu hak betulnya. Sebab tu kita nak kena rujuk kitab ni. Ni nak rujuk kitab. Jadi maksudnya kita tahu tempat ambilnya. Kalau kita kata gitu, mana ambilnya ni dalam kitab ni. Sebab tu ngaji ni sedap. Ngaji dengan berkitab ni. Dia orang panggil lawah molek. Lawah. Keempat rukun tayamum itu menyapu kedua tangan serta sikunya seperti wudu. Kelima rukun tayamum itu tertik. Tertik tak banyak, muka, lepas tu tangan. Kalau tertik wudu ada 4. Mana? Muka, tangan, kepala, kaki. Iaitu apa tertik sana? Iaitu pertama-tama menyapu muka. Itu tertik dia. Kemudian menyapu ke kedua tangannya. Habislah. Selesailah masalah kata tertik saat ni. Habis di situ. Qala al-musannif faslun pada menyatakan sunat tayamum. Habis itu. Nantilah saya cuba tengok sikit dalam kitab Tulak kalau sempat ni. Ada ke tak benda-benda kita kata bahasa sikit pada bab tayamum penting kita tak tersebut sini. Maklumlah moga dalam kitab ni dia orang panggil bahasa dia ringkas-ringkas ni. Tapi ringkas pun kira banyak dah tu. Dak boleh selesai dah kita dengan urusan kita ni. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alal nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alal nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'alimat ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.